nampak. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi dan juga salam sejahtera kepada semua follower, kepada semua yang sedang menonton dan juga yang bakal menonton video kami ataupun live kami di Facebook dan juga di Instagram. So hari ini bertemu lagi kita di rancangan homeopati hari ini. SHI ataupun FIHC Daily Homeopathy Talk. Okay, so hari ni kita daily kan, nama pun daily. Tiap-tiap hari kita akan bercakap pada jam 11.30. Nanti hari ni kita lewat sikit. So hari ni kita nak bercerita tentang suatu penyakit yang berlainan. Tapi sebelum tu, apa khabar semua? Khabar baik hari ni? Okay, macam mana semalam keadaan hujan? Kita dekat Sungai Udang ni hujan lebat ya semalam. Oh, sejuk. Sejuk, sedap tidur. Lepas tu bangun-bangun kena kerja hari Isnin. Okey, so hari ni kita nak cuba cerita tentang suatu penyakit yang lain dan lain daripada yang lain. Sebelum ni kita cakap pasal kulit, kita cakap pasal keguguran rambut, and then kita cakap pasal psoriasis, eczema ataupun ketuat ataupun SLE, yang banyak yang autoimmune, penyakit autoimmune. Tapi sebelum tu bersama saya Hazim, Saya Lim Fahmi. Kami dari Future Integrative Homeopathy Center. Kepakaran kami adalah menyelesaikan masalah kesihatan anda. Sama ada anda bayi, tiba bayi pun tengok kan, bayi, kanak-kanak, remaja, orang muda dan juga orang tua, menggunakan cara yang semula jadi dan juga cost efektif, mampu milik dan juga menggunakan perubatan homeopati. Okey, so hari ni kita nak bercerita lagi atau kita nak berkongsi lagi tentang suatu penyakit, suatu penyakit lain lah. Biasa kita cakap yang berada di luaran. Hari ni kita nak cerita tentang something yang berada di dalam. Okey, apa itu? Kita nak cerita tentang bronchitis. Bronchitis yang terletak di paru-paru kita. Okey, tapi sebelum tu kita nak tahu jugalah kenapa nama dia bronchitis. Bahasa Melayu dia adalah keradangan paru-paru. Okey, keradangan paru-paru ni berlaku apabila ada, sebelum tu kita nak cerita tentang bronchitis ni. Sebenarnya ada dua jenis, satu acute dan juga satu kronik. Acute ni kebiasaannya dia berlaku dalam masa yang singkat, sama ada 2-3 hari after exposure ataupun bila kena tu. Okey, so kita nak cakap pasal bronchitis ni kebiasaannya adalah disebabkan infection ataupun jangkitan virus, ataupun disebabkan pengudaraan yang tak elok, pendedahan terhadap udara yang kotor ataupun terdedah dengan udara yang kotor yang secara lama, ataupun kita bergaul dengan orang, kita tak tahu orang tu ada apa, and then benda tu kena kat kita. Yang tu adalah untuk acute bronchitis. Tapi nanti kita akan bincangkan juga kronik. Kalau kronik ni dia lama, dia dah lama benda tu ada. Kadang ada orang tu dia tak perasan, ataupun ada je yang kita kenal orang biasanya orang yang dah berumur lah, yang duk batuk-batuk, kita ingatkan dia biasa je. Sebab apa? Sebab dia isap rokok. Isap rokok biasa tu batuk-batuk. Sedar tak sedar dia ada bronchitis yang dah kronik, chronic bronchitis, ataupun nama dia COPD je kan? Ya, kalau yang berlama dia akan jadi COPD. Yes, dia akan jadi chronic obstruction pulmonary disease. Yes, benda tu akan jadi COPD lah. COPD ni akan biasa dengar. And then kebiasaannya orang yang kuat merokok lah. Sebab faktor yang paling tinggi benda ni berlaku adalah disebabkan kuat merokok. And then memang tempat dia bekerja ataupun dia punya nature of work dia adalah terdedah dengan something yang kotor, ataupun kerja dekat kilang ke. Orang yang biasa terkena dengan pendedahan tu, walaupun dah pakai mask, dah semua dah buat dan segala precaution tu dah buat, tapi still dapat. Tu sebabkan dia dah daripada acute bronchitis dia jadi COPD dah. Okey, so kita nak cerita tentang bronchitis yang acute ni. Biasanya dia punya simptom dia adalah disebabkan dia adalah inflammation tau. So inflammation dekat bronchiole. Okey, so kita nak kenal lah bronchiole ni dekat mana.
Okay, bronchiole ni dia ada dekat kita punya saluran pernafasan. And then kita punya paru-paru ada 2. And then dia akan jadi kepada bentuk 2 lah. Ni daripada sini adalah trachea. Trachea adalah kita punya saluran pernafasan. And then dia akan pergi ke sini, dia akan jadi 2 iaitu bronchiole. Okay. And then dia adalah bronchiole tube, which is dia ada dua tube lah. Tak faham kan tube apa tu kan. Okay, so dekat situ dia dah bersambung dengan lung. Bila pergi lung, dia akan ada alveoli. So benda tu kat ujung sekali tu dia dah jadi. Dekat situ lah proses penukaran oksigen dengan karbon dioksida berlaku. So apabila berlakunya iritasi ataupun keradangan ataupun inflammation dekat situ, maka badan kita sedang nak lawan baliklah keradangan tu. So berlakulah proses dia lawan tu, maka keluarlah simptom. Contoh adalah production of sputum, which is kahak. Benda tu lah kadang bila orang yang kebiasaannya orang yang ada bronchitis ni, dia akan rasa dada dia rasa macam penuh, ataupun rasa macam sangkut-sangkut, ataupun rasa macam ada benda nak keluar tapi tak keluar. So benda tu adalah production of sputum. And then dia ada juga shortness of breath. Dia rasa sesak nafas, and then dia punya dada rasa tak sihat ataupun tak sedap. Benda tu adalah simptom-simptom bronchitis lah. Tapi sebenarnya benda simptom-simptom ni biasa. Ada juga orang yang demam ataupun orang yang sesama ada je ada je simptom macam ni. Tapi kita kena bezakan ataupun kena tahu sebenarnya kita ada apa, ataupun kita kena kenal pasti penyakit apa yang kita kena ada. Ataupun macam tak tahu nak macam risau sangat kan, ada ke bronchitis ni, aku ni ada ke sesama ke kan, common flu, sesama biasa. And then rasa macam tu, kita pergi je dekat practitioner yang terdekat ataupun general physician, klinik yang berdekatan, ataupun boleh datang ke pusat rawatan kami untuk mendapatkan rawatan yang lebih lanjut. Ataupun dah lama dah ada penyakit ni, and then dah cuba macam-macam cara, sama je batuk je, boleh dah cuba datang kepada kami dan kami akan dapatkan anda punya details, and kita akan buat consultation secara detail lah. Kita tak akan tanya macam seperti apa yang homeopath ni akan cerita nanti. And then kita akan tanya secara detail, and then kita tanya apa punca dia. Kalau contohnya dalam rokok kan, dia biasanya kalau orang yang bronchitis ni, benda tu dah lama jadi kat kita, and then rokok dah menjadi satu tabiat pada kita. So benda tu kita nak suruh dia berhenti terus macam mustahil lah kan, sebab dia dah addictive. So kita nasihatkan dia supaya kurangkan, ataupun slow-slow kita nasihatkan dia. So itu adalah daripada segi acute bronchitis lah. So benda yang lain tu seperti COPD tu, kita mungkin boleh consider, ataupun kita boleh jadikan benda tu satu awareness. Mungkin tahu pasal COPD ni, ataupun benda ni boleh jadi makin teruk sekiranya tidak dirawat ataupun tak ada early intervention. So banyak selain daripada tu, kita dah cakap pasal definition macam mana benda tu berlaku. Kita dah cakap pasal bahagian-bahagian di paru-paru, and then apa lagi kita nak tahu? Okay, jadi Muhammad Hazim pun dah cakap dah discuss banyak dah. So basically bronchitis ni ataupun kita panggil keradangan bronchi ni, saya ulang balik, bronchi ni dekat kawasan, dekat sini kat paru-paru ni, dia kat kawasan yang tu, dia kat kawasan situ, which is that bila udara masuk, which is melalui saluran pernafasan, and then dia akan masuk ke paru-paru, which is yang macam tube tu, dia akan masuk ke paru-paru. Tetapi dalam bronchitis ataupun keradangan paru-paru ni, dekat kawasan tu mengalami keradangan, which is that dia punya tu tersumbat ataupun blok sikit disebabkan oleh ada masa itu dia tutup. Jadi that's why orang yang ada bronchitis ni, jadi badan dia menunjukkan cara sesak nafas. So dah sesak nafas, dan juga production of sputum, dan juga batuk, dan juga dia akan rasa sakit dada, semuanya. So untuk simptom bronchitis ni, kita selalunya akan nampak dia ni nak lebih kurang macam bronchi asma, ataupun kita nampak macam nak lebih kurang macam lelah. Dia nak nampak lebih kurang je. Sebab apa? Sebab dua-dua ada batuk bersiul, ataupun macam kita panggil wheezing kan, kita panggil
sebab dua-dua pun ada benda tu. Dua-dua pun ada sakit dada, sesak nafas dan juga ada batuk wheezing ataupun batuk bersiul. Jadi dua-dua ni kita nampak ada. Jadi macam mana kita nak tahu beza dia ni? Yang ni memang anda kena tanya kepada physician. Anda kena datang kami dan juga rujuk kepada mereka yang pakar lah. Sebab dia ada beza dia, kita nak tahu. Dan juga untuk bronchitis ni, first kena tahu simptom dia ialah batuk berkahak, batuk yang mengeluarkan kahak, batuk yang mengeluarkan ataupun gelema lah kita panggil. Batuk kahak. Kahak ni boleh jadi warna kuning, boleh jadi warna hijau, boleh jadi merah, boleh jadi warna coklat. Itu which is that itu adalah production of sputum atau production of kahak. Jadi orang yang bronchitis ni ada simptom tu. Yang ketiga, breathlessness, sesak nafas. Yang keempat, dada rasa sejuk semacam ataupun rada rasa sempit. Yang kelima, badan rasa seram sejuk, rasa nak demam. Yang kelima, dia rasa lemah. Okey, itu adalah basically pasal simptom dalam bronchitis. Macam tadi Muhammad Fazli dah beritahu apa acute dan juga chronic. Acute bronchitis dan juga chronic bronchitis. Yang tadi Muhammad Fazli beritahu pasal COPD itu ialah complication daripada bronchitis. Makna kata macam chronic bronchitis, dia kalau macam benda ni berlarutan, macam berulang repetition, tidak rawatan yang diberi pun tidak function lama kelamaan, dan juga lifestyle tidak diamalkan yang baik, lama kelamaan dia bawa kepada COPD. Dan juga selain daripada COPD, bawa kepada lain, contoh macam pneumonia, contoh macam bronchi asma yang kronik, dan juga ada masalah apa lagi, emphysema, dan juga banyak lagi komplikasi yang berkaitan dengan respiratory. Jadi itu adalah komplikasi dia, which is bergantung kepada duration of berapa lama yang dia ada bronchitis tu. Dan juga acute, dua-dua ni kena main peranan juga. Okey, di Malaysia puncanya berlaku bronchitis ni atau keradangan, dia ni disebabkan, yang pertama disebabkan oleh exposure to asap. Asap tu boleh jadi asap rokok, asap kenderaan, asap kilang, ataupun disebabkan oleh pendedahan kepada polluted air, udara yang tercemar. Dan juga banyak lagi, ataupun pendedahan dengan habuk, ataupun pendedahan di environment. Contohnya macam orang tu duduk di rumah dia bersebelahan dengan construction ataupun dengan bahan binaan yang lain. Jadi itu yang berlaku di Malaysia, which is that punca yang boleh berlakunya bronchitis disebabkan oleh faktor environment, faktor persekitaran. Dan juga ada juga boleh jadi faktor infection, jangkitan, faktor jangkitan. Contohnya jangkitan virus, contohnya jangkitan bakteria. Jadi benda ni boleh jadi berlaku. Dan macam mana faktor jangkitan ni boleh berlaku? Kena faham satu je, kalau virus macam ni berlaku. Kita ada cross contact dengan orang yang ada virus, kita duduk berkumpul dengan dia, kita pegang barang dia, kita bersentuhan dengan dia. Jadi itu ialah memang itu habit virus nak hidup lah. Dan that's why kita ada cara-cara management untuk orang gini. Jadi itu mengenai acute bronchitis, sama ada acute dan chronic, dan juga dari segi punca dia, dari segi faktor dia, dari segi macam mana cara dia merebak. Jadi itu basically pasal acute dan juga chronic bronchitis. Dan juga nak share kepada anda, dari segi bronchitis ni, sekiranya tidak dirawat dengan baik, minta maaf, dalam bronchitis ni dia berlaku kepada semua kalangan umur dan juga jantina. Dia tak kira umur, tak kira jantina, tak kira kau lelaki kau perempuan, tak kira kanak-kanak dan juga dewasa. Semua jadi. Dan juga dia lagi faktor untuk orang risiko untuk orang mendapat ni selalunya kepada orang yang lemah immune system dia ataupun immune system masih tengah develop. Siapa orang ni? Iaitu kanak-kanak dan juga dewasa dan juga orang tua. Jadi untuk tuan-tuan dan juga ibu bapa yang ada di luar sana, anak-anak anda possibility akan dapat bronchitis sekiranya anda didedahkan dengan asap rokok apa semua dan juga jangkitan. Sebab apa? Mereka masih develop, immune system mereka masih develop lah. Jadi perkara macam ni kena ambil perhatian. Sekiranya ada batuk yang melampau dan juga dia rasa sakit dada atau penat, ataupun dia ada yang penting sekali, kalau ada batuk yang bersiul macam batuk wheezing, gini dia sebab dia sempit tau, sebab tu dia bunyi. Jadi yang tu
kena tahu yang tu boleh tak pakai inhaler atau tidak. Jadi kena beza sebab macam saya cakap tadi, asma dengan bronkitis tak lebih kurang je. Kita tengok ni ada macam bunyi kita bagi inhaler. Kena tengok dulu. So that's why kena tahu apa dia punya reason macam tu, dan juga apa dia punya progression untuk orang sakit. Especially kanak-kanak. Jadi tak terlepas mana. Jadi kena tengok betul-betul apa dia punya punca dan juga apa dia punya progression untuk orang dalam ni. Itu ialah faktor risiko. Dan juga faktor risiko lagi untuk orang yang expose, dan juga untuk orang yang lifestyle yang tak betul, which is orang merokok. Di Malaysia terutama sekali untuk orang yang selalu mendapat masalah paru-paru dan juga masalah jantung, kalau kita kaitkan dalam tajuk kita is bronchitis, orang yang hisap rokok, orang yang chronic smoker, active smoker, dia walau macam mana pun dia bergantung juga pada orang. Dia yang penting satu je, dia basically ni kita faham mudah dulu. Basically sekiranya kita ni immune system badan lemah, kita ni sistem pertahanan kita jatuh. Jadi apa-apa infection kita dapat, apa-apa infection yang akan kita hadapi, dia akan dapat kita juga. Contohnya macam kita hisap rokok. Bila kita hisap rokok, sistem badan kita pun akan jatuh juga sikit. Sebab tu kita rasa macam ada something wrong, sebab tu dia rasa macam tak shock apa semua. Dan juga possible untuk dapat infection agak tinggi disebabkan oleh sistem badan. Dan juga tak mungkin ada yang kuat sistem badan kuat biarpun dia hisap rokok juga. Tetapi kita tak boleh agak sebab, dan kita nak sebenarnya tuan-tuan, kita tidak ada alat untuk ukur kita punya sistem imun. Contoh macam saya nak check saya berapa persen, macam Hazim berapa persen, kita tak tahu. Kita boleh tahu melalui simptom. Kita tahu melalui cara pemakanan kita, cara kita lifestyle, semua tu je. Jadi that's why kalau andai kata macam anda rasa ada orang yang kuat immune system, tak ada juga. So anda jangan terlampau pasti yang kita ni immune system kuat. That's why pentingnya kita mengalami gaya hidup yang sihat. Jadi itulah sedikit mengenai bronchitis, mengenai keradangan paru-paru, yang mana especially orang yang lemah immune system kena berhati-hati. Jadi itulah mengenai bronchitis. Okey, itu sedikit dah daripada segi sistem lain dan juga faktor risiko yang boleh terjadi pada orang yang berkemungkinan boleh dapat acute bronchitis ni. Lagi-lagi orang yang lemah immune system dan juga orang yang ada penyakit lain. Contohnya macam orang yang dah ada pneumonia ataupun orang yang dah ada ada asma sendiri, berkemungkinan boleh jadi juga kepada acute bronchitis ni, ataupun boleh juga kepada orang yang kuat merokok. Kita sendiri dah tahu rokok ni banyak. Lagi satu, orang yang faktor keturunan pun boleh jadi juga. Contohnya macam mak ayah dia ada masalah hidung ke, ada asma ke, ada masalah kulit. Dia akan membuat kepada orang yang bronchitis. Dia akan mempengaruhi dia punya percentage untuk risiko dia untuk mendapat penyakit yang berkaitan dengan respiratory system ataupun pernafasan. Okey, so kita dah cakap macam ni pula kan. So kita dah cakap pasal definisi, kita dah cakap pasal simptom, gejala, kita dah cakap pasal kita nak cakap pasal homeopati pula. Mesti kita ada kaitan dengan homeopati kan. So tapi sebelum tu kita nak cakap juga tentang management ataupun cara management yang kita buat kat rumah tanpa menggunakan ubat. Biasanya benda yang bila ada jangkitan ni ataupun ada inflammation, benda yang penting kita perlu adalah jaga diri badan kita. Kita kena hidrasikan badan kita, kena minum air banyak-banyak. Tapi jangan banyak sangat sampai rasa macam kena paksa minum. And then kalau macam dah ada atau ada inflammation tu, kita berehat sekejap, dapatkan rehat yang sekejap. Terima kasih kerana datang ya. So hari ni kami sedang bercerita tentang bronchitis. Bronchitis adalah radang paru-paru. Dekat ada bahagian paru-paru lah. Okey. So sekarang saya tengah cerita tentang macam mana kita nak manage ataupun kita nak menguruskan bronchitis ni tanpa menggunakan ubat lah. Ini yang boleh dekat rumah. Boleh buat di rumah ataupun macam sebelum kita dapat. Jadi macam Hazim kata, kita boleh minum air banyak. First thing first, bagi badan kita sentiasa hidrasi. Minum air banyak. Minum air yang 8 cawan sehari.
Dan kedua, pastikan badan kita always makan makanan yang sihat. Yes. Okay, lagi apa lagi management? Okay, so lagi macam contoh biasa ada kahak kan. Kahak ni biasanya orang macam susah, rasa keras je. Ada orang tu dia macam bila ada tu dia akan guna cara yang paling senang nak dapat lah, iaitu kita guna apa panggil ubat cap kelapa laut. Biasanya orang yang akan buat macam tu untuk kasih lega. Ada juga cara-cara lain seperti kita guna pelembab udara ataupun kita air panas tu kita sedut dia punya wap tu, and then benda tu akan secara tak langsung dia akan memudahkan kahak nak keluar. Ataupun nak mandi pun air suam ataupun air panas, tapi air panas janganlah terlalu panas. And then benda tu sebenarnya membantu untuk keluar sedikit demi sedikit. Mungkin tak keluar semua, mungkin boleh keluarkan sedikit. Sebab biasanya orang yang ada kahak ni ataupun ada mucus yang tersangkut dekat dada ni, dia memang rasa tak selesa, sangat tak selesa sepanjang hari. So benda tu adalah untuk mengurangkan nak mengurangkan ketidakselesaan tu. And then kita macam perlukan rehat lah, sebab badan kita tengah melawan kan. Inflammation tu sendiri maksud dia tengah ada something wrong dekat kita punya saluran pernafasan. So banyakkan berehat supaya badan kita bagi buat dia, biar dia buat kerja dia. Okay, so daripada segi homeopati pula. Dan juga untuk mereka yang ada bronchitis ni, which is yang ada production of sputum atau batuk berkahak ni, mana kata dia ada kahak tu kumpul di sini apa semua. Jadi untuk management, kena elakkan minuman-minuman manis, kena elakkan minuman yang mana akan menghasilkan lagi sputum dalam tekak ni. Especially ni bukan saja untuk orang bronchitis, termasuk juga untuk orang yang ada masalah respiratory. Jadi mereka yang ada masalah yang ada pengumpulan sputum atau kahak yang banyak, kena kurangkan minuman yang manis, especially minuman yang karbonat ataupun artificial sweetener dan juga yang lain-lain. Jadi untuk mereka yang apa lagi yang dia boleh tambah untuk kuatkan imun sistem badan, minum air banyak dan juga makan makanan yang sihat, which is makan buah-buahan, contoh macam apple, contoh macam papaya, contoh macam orange untuk vitamin C. Yes. Dan yang contoh macam buah-buahan yang mana yang akan macam menerukkan keadaan diorang, which is yang ni memang ni selalu berlaku dalam kalangan lah. Contoh macam makan grape, anggur, contoh macam makan tembikai, contoh macam makan jambu air. Jadi benda macam tu dia akan menerukkan lagi dia punya bronchitis ataupun pernafasan ataupun orang yang asma. Jadi dan kata lain, pemakanan memang kena jaga. Yes. Dan juga bukan dengan buah ni, bukan mana kata tak boleh makan buah, tak boleh makan buah. Ada buah yang kita boleh makan, contoh macam apple, orange atau papaya, atau mana-mana buah yang boleh makan lagi. Which is that dia bukan apa, yang penting sekali ialah kita tambah tenaga dan juga kuatkan sistem imun badan, dan biar badan tu lawan sendiri. Slow. Ni saya cakap tanpa ubat dulu. Lepas ni kita akan cerita apa yang dalam ubat, dalam homeopati. Okey, dalam homeopati, yes, homeopati kita ada skop dalam merawat orang yang ada bronchitis ni, keradangan paru-paru. Especially dalam kanak-kanak ni, berdasarkan pengalaman memang saya nampak dia very work untuk kanak-kanak lah. Memang cantik lah dia buat kerja dia dalam homeopati ni. Untuk kalau macam ni, kalau kanak-kanak, okey, kanak-kanak kan suka macam ubat yang manis dan dia putih tu kan. So macam dia orang lagi senang nak consume lah. Jadi apa yang homeopati dia bantu lagi, macam biasa homeopati kita nak tahu apa punca dia, apa punca dia mendapat bronchitis tu, and then kita discover punca dia. Kita tak sama ada punca disebabkan oleh genetik ataupun disebabkan oleh lain-lain, kita tahu. Dan juga kita nak tahu berapa lama dia dah ada benda ni. Contoh acute, yes, kita boleh, insya-Allah kita boleh recover acute ni dalam masa yang terdekat lah, masa yang cepat. Tapi kalau kronik, ya itu memerlukan masa yang lama. Because dia dah hidup benda ni dah lama dah. Dan juga because of the lifestyle pun sama juga. Jadi ini memang perlukan rawatan ubat, which is ubat tu ceribat, dan juga disiplin diri dalam menjalani gaya hidup yang sihat pun kena ada. Jadi dua ni memang peranan. Dari segi management of ubat dan juga management of lifestyle memang kena ada untuk orang yang ada chronic bronchitis. Dan juga apa lagi dalam homeopati dia ubat, which homeopati dia punya action dia mudah je. Kita bagi ubat untuk orang bronchitis untuk menurunkan dia punya simptom, untuk menurunkan dia punya keradangan, untuk mengurangkan dia punya production sputum, dan kelamaan untuk acute lah. Untuk acute dia, jadi kita nampak dia bila orang yang ada masalah sputum banyak, dia akan muntah sendiri atau keluar ke hidung ataupun keluar melalui najis. So apa kita nampak lagi, dia akan
dia akan kembali kepada yang asal lah, untuk mereka yang untuk acute bronchitis. Kalau macam yang lama memang perlukan masa yang lama, dan ada kalanya untuk chronic bronchitis ni kita sampai ke tahap kita hanya mampu menahan dia, menahan progression tu daripada jadi complication yang lain. Itu dia kita mampu. That's why pentingnya untuk orang yang ada masalah masalah pernafasan apa semua ni, kena make sure yang kita punya lifestyle tu kita jaga. Contoh, sekiranya anda ada masalah pernafasan semua macam bronchitis semua kan. Contoh anda ada smoker, kena kurangkan smoker atau berhenti terus. Saya nak cakap berhenti tu tak boleh, tapi kena kurangkan atau berhenti. Sebab apalah, benda ni memang akan lama-lama akan bawa kepada yang lain, yang lagi teruk. So that's why make sure kena disiplin dalam management. Kalau ubat saja ni untuk kronik, ni ubat saja memang tak akan bantu. Tapi kalau ada disiplin, yes, kita boleh buat. Dia sama ada nak ambil ubat dengan konvensional pun boleh, dengan homeopati pun boleh, tak masalah. Jadi untuk homeopati tak ada masalah. So sekiranya anda mempunyai simptom-simptom bronchitis, ataupun anda pernah ada bronchitis, ataupun anda ingin mendapatkan sebarang rawatan kesihatan bersama homeopati dan tertanya dekat mana kan homeopati kan. So kami terletak di kampus Sungai Udang, Kelang, Selangor. So kami menerima appointment basis, dan juga kami juga menerima online consultation. Macam mana nak buat online consultation, boleh dapatkan appointment ataupun tanya je dekat link kat bawah ni, ada nombor, ada link tu, tekan je, cakap nak tahu tentang homeopati, ataupun boleh ke homeopati merawat penyakit ni, penyakit yang ada yang mengganggu ataupun membebankan membebankan hidup anda, ataupun macam benda ni dah lama dan saya nak cari cara lain untuk merawat diri saya ni, boleh datang ke Future Integrative Homeopathy Center, pusat homeopati Future Integrative yang terletak di Kampung Sungai Udang. Okey, saya rasa sampai di situ saja perkongsian kami pada hari ini. Harapnya apa yang kami kongsikan dapat memberi manfaat kepada anda, dan sekiranya anda rasa benda ni bermanfaat, sila kongsikan kepada orang lain yang orang yang memerlukan, sebab kita kat sini nak memberi anda peluang kedua untuk kekal sihat dan meningkatkan kualiti hidup anda. Okey, bertemu lagi pada kita pada esok hari pada 11.30 pagi di Homeopati hari ini. FIC Daily Homeopati Talk di Facebook dan juga di Instagram. Terima kasih kepada yang datang menonton, dan juga semoga apa yang kami kongsikan ini memberi manfaat. Okey, terima kasih dan jumpa lagi. Assalamualaikum.